Hey guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera. So hari ini kita kembali dalam Adhika Shelf Life, di mana saya akan menjentik sisi-sisi lain buku kegemaran anda. And hari ini tarikh 29 Oktober 2020, sambil kita merayakan Maulud Nabi. Hari ini macam biasalah, saya akan buat ulasan buku. Actually ini adalah video ketiga dalam bulan ni, sebab minggu lepas saya terlalu sibuk, so tak ada masa nak buat video. So minggu ni alhamdulillah ada cuti, so bolehlah kita luangkan masa sedikit dengan teruskan saya boleh luangkan masa sedikit dengan membuat video baru pada hari ini. Dan hari ini istimewanya untuk hari ini, buku yang saya akan ulas kali ini adalah buku yang kalau kita kaitkan dengan situasi kita sekarang ni, lebih-lebih lagi situasi politik, ia adalah buku yang sangat menarik untuk kita perbahaskan. Dan sebelum tu, saya nak letak disclaimer awal-awal lah. Sebab sepanjang video saya ni, saya akan mengeluarkan kata-kata yang agak kesat dan kasar. So penonton dinasihatkan mengguna budi bicara sendirilah. Viewer discretion is advised. So hari ini buku yang kita akan ulas adalah ini. Anda tentu pernah dengar dan kita akan mendengar lagi pada hari ini. So buku yang saya akan ulas pada hari ini adalah Shade, karya sastrawan negara Allahyarham Syahnur Ahmad. Sebelum kita go through dengan novel Shade ni, saya rasa saya nak perkenalkan dulu Allahyarham Syahnur Ahmad. Siapa tak kenal Allahyarham Syahnur Ahmad? Beliau dilahirkan pada 1933 di Sik, Kedah, dan meninggal dunia akibat radang paru-paru pada 29 Disember 2017 di Kajang, dan telah pun dikebumikan. Kuburnya masih ada di sana. Dan secara kebetulan, saya tak tahulah sama benda ni takdir Tuhan ataupun ya, secara kebetulan kematian beliau adalah pada hujung tahun 2017, berkebetulan hanya sekitar 5-6 bulan sebelum pilihan raya umum 14 pada Mei 2018, yang menyaksikan saya sendiri mengundi untuk kali pertama. Dan novel ni kalau kita singkap sejarah dia pun, kita ada sejarahnya tersendiri. Kita akan singkap sekejap lagi. Allahyarham Syahnur Ahmad mendapat gelaran sastrawan negara pada tahun 1982 oleh DBP. Dan dia adalah ramai yang meminati Allahyarham Syahnur Ahmad. Menggelarkan beliau sebagai sastrawan rakyat. Sebab kalau kita selak semua karya-karya dia, bukan saja Shade, tapi karya-karya lain seperti Rentung, Ranjau Sepanjang Jalan, Menteri, TV, Patriark, Sampah, Seketul Hati Seorang Pemimpin, semua karya dia adalah karya yang kalau kita baca memang dekat dengan hati kita dari perspektif seorang rakyat marhain. Bahkan seorang wartawan senior yang juga penulis buku Sekuntum Bunga Neraka, Zainal Rashid Ahmad, saudara Zainal Rashid Ahmad, menggelarkan Pak Syahnur ni sebagai seorang sastrawan yang melawan. Perlawanannya bukan saja dizahirkan dalam dunia sastra, malah dizahirkan juga dalam dunia politik. Ketika pilihan raya umum ke-10 pada November 1999, melihat keadaan politik ketika itu yang amat tegang, Syahnur Ahmad menawarkan diri untuk bertanding atas tiket PAS di kawasan parlimen tanah kelahirannya, iaitu Parlimen Sik. Beliau menang dengan majoriti undi yang agak kecil, dan atas sebab kesihatan, beliau hanya berkhidmat selama 1 penggal saja sebelum beliau terpaksa melepaskan kerusi tersebut pada PRU ke-11 pada tahun 2004.
yang menyaksikan kerusi Sikh dimenangi kembali oleh calon Barisan Nasional. Selepas tahun 2004, Allahyarham Shah Nur Ahmad seakan-akan sepi dari dunia sastrawan seketika sehinggalah beliau meninggal dunia pada tahun 2017 akibat radang paru-paru di KPJ Hospital KPJ Kajang, dan beliau dikebumikan di tanah kuburan Islam Bandar Baru. Memang satu kehilangan yang besar lah buat dunia sastrawan negara pada ketika itu. Saya pun sendiri merasakannya. Okay, enough. Cukup dengan kisah Shah Nur Ahmad. Hari ini kita akan go through value shit. Okay, shit. Kalau anda tanya para aktivis politik atau aktivis sosial dekat Malaysia ni, salah satu bacaan kegemaran mereka adalah novel shit. Nak tahu sebab apa? Okay, novel shit adalah sebuah novel satira yang diterbitkan oleh Allahyarham Shah Nur Ahmad pada tahun 1999. Lebih tepat lagi kalau kita tengok dekat bahagian awal, cetakan pertama April 1999. Okey. Dalam bahagian mukadimah, Allahyarham Shah Nur Ahmad menyatakan bahawa shit adalah sebuah novel satira. Okey, apa itu satira? Satira adalah sebuah bentuk karya, tak kisahlah karya tulisan ke, karya seni, ataupun tak kisahlah apa pun bentuk karya yang berbau kritikan yang keras terhadap sesuatu sosok ataupun sesuatu institusi. Ada 3 jenis satira, tapi yang saya tahu 2 je, Horatia dan Juvenalia. Horatia ni dia berlapik lagi. Satira jenis Horatia adalah jenis berlapik, manakala Juvenalia adalah bentuk yang sangat keras lah. Shit adalah sebuah novel satira Juvenalia. Bukan saya yang cakap, tapi Pak Shah Nur sendiri yang mengatakannya di bahagian mukadimah. Buku ni, novel ni mengisahkan tentang environment dalam perusus besar kita, iaitu kita tahulah dalam usus kita ada gumpalan-gumpalan tahi, dan dalam tu ada satu ketul tahi yang disebut oleh Shah Nur Ahmad sebagai PM. Saya tak nak sebut lah, takut anda tak sedap dengar. PM tu anda tahu sendiri apa maksud dia. Bukan Perdana Menteri, tapi benda lain. Dia satu kata carutan juga, saya tak nak sebut. Di mana lingkaran tahi dalam usus besar ni diketuai oleh PM ni. Dan dalam lingkaran tahi yang diketuai oleh PM ni ada satu ketulan tahi yang memberontak melawan PM. Nama dia Wirawan. So novel ni ceritalah macam mana Wirawan itu sendiri membawa ketulan-ketulan tahi yang lain membebaskan diri daripada cengkraman PM. Ia adalah novel yang sangat keras, dan terbitnya novel ni pun pada waktu yang sangat kritikal pada tahun 1999. Terbit pada tahun 1999. Ketika saya ceritakan pada anda, tahun 98 dan tahun 99 adalah tahun yang sangat mencabar dalam senario Malaysia lah. Sebenarnya pada tahun 97 sendiri sebenarnya pada mulanya. Pada tahun 97, seluruh Asia dikejutkan dengan krisis kewangan Asia yang mengakibatkan negara-negara di Asia, khususnya Asia Tenggara ketika itu, bangkit melawan pemerintah yang dianggap ketika itu tidak adil. Misalnya di Indonesia sendiri, kita dapat lihat bagaimana gerakan mahasiswa sana melancarkan gerakan reformasi yang mendesak agar Presiden Soeharto yang telah memerintah Indonesia selama 31 tahun meletak jawatan. Gelombangnya turut sampai ke Malaysia ketika itu. Pada September 98,
Timbalan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dipecat daripada UMNO, sekaligus dipecat daripada Timbalan Perdana Menteri yang ketika itu PM kita tahulah siapa, Mahathir. Pemecatan beliau telah membawa kepada gelombang kebangkitan rakyat. Ketika itu boleh dikatakan Kuala Lumpur dalam keadaan anarki lah. Rusuhan di sana sini. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim juga turun ketika itu membangkitkan gelombang menyemarakkan semangat gelombang kebangkitan rakyat yang menyaksikan gerakan reformasi merebak ke seluruh negara, menuntut Mahathir letak jawatan kerana pengurusan ekonomi negara yang tidak teratur dan pelbagai lagi skandal yang kita dikaitkan dengan era Mahathir lah. So kalau anda kata novel apa yang sesuai menceritakan keadaan itu, shit lah jawapannya. Novel shit. Dan novel shit ni, ya, sekali lagi saya kata memang sesuai menceritakan suasana politik tahun 98 tu. Dan pada tahun 99, PRU ke-10, Pilihan Raya Umum ke-10, yang menyaksikan Barisan Nasional kekal kemenangan dia, mengekang kemenangan dia. Tetapi di pihak pembangkang telah menunjukkan satu progres yang baik kerana apabila mereka merampas beberapa negeri, mereka kekal di Kelantan dan berjaya merampas Terengganu, walaupun untuk satu penggal je. Dan sebenarnya penerbitan sheet ni pun sendiri banyak kontroversi dia. Kalau tak silap saya, pada tahun tu juga, tahun 99, selepas beredarnya novel sheet ni, punyalah masyarakat ketika itu betapa orang tidak menyenangi kritikan keras Shanun Ahmad ni, Allahyarham Pak Shanun sendiri dalam sheet ni. Pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional ketika itu mendesak Menteri Dalam Negeri ketika itu, Pak Lah, Tun Abdullah Ahmad Badawi, untuk mengharamkan buku ni. Dan pada ketika itu, sesiapa saja yang memiliki buku ni di rumahnya, sesiapa saja yang memiliki buku ini akan ditangkap tanpa bicara lah. Mereka akan dikenakan tahanan di bawah ISA ketika itu. Dan mereka mendesak agar Tun Abdullah mengharamkan buku ni. Malah mereka turut mendesak Dewan Bahasa dan Pustaka DBP agar menarik balik gelaran sastrawan negara yang diberikan oleh Shanun Ahmad pada Allahyarham Pak Shanun pada tahun 1982. Namun semua tu tak berlaku. Semua tu tak berlaku. Betapa hebat novel sheet ni sehinggalah seperti yang kita sebut tadi lah, buku ni hampir diharamkan. Pak Shanun sendiri hampir ditangkap. Bukan Pak Shanun hampir ditangkap, sesiapa yang memiliki buku ni akan ditangkap. Dan Pak Shanun hampir-hampir kehilangan gelaran sastrawan negaranya. Tapi itu semua tak berlaku. Dan yang menakjubkan, buku ni, kerana hebatnya juga buku ni, Kementerian Pelajaran ketika itu diketuai oleh Datuk Seri Najib, bosku lah, orang tahu bosku je lah. Datuk Seri Najib mengharamkan buku ni di semua perpustakaan sekolah. Malah guru-guru juga dilarang baca buku ni. Sebab satu, memanglah political connotation, ketika konotasi politik. Dan yang kedua, bahasanya memang tak sesuai untuk... Bayangkan kalau letak buku ni dekat perpustakaan sekolah rendah, tiba-tiba ada budak baca, confirm budak tu akan reti mencarut sepanjang hayat dia. Tak berhenti-henti mencarut sepanjang hayat dia. So memang hebatlah buku tu. Memang hebatlah buku ni. Kritikan dia keras, padu, tepat dan tajam, sehingga kan Mahathir sendiri ketika itu tak senang duduk. Fast forward PRU ke-14,
2018 yang menyaksikan speaker sendiri membuat undi buat kali pertama ketika itu menyaksikan pilihan raya yang menyaksikan kekalahan mengejut Barisan Nasional dan kemenangan Pakatan Harapan. Ramai yang ketika itu nama Allahyarham Syanul Ahmad dan Syed disebut kembali. Mereka menggambarkan bahawa sosok wirawan akan lahir tak lama lagi, dan sosok wirawan akan muncul, bukan lahir, muncul tak lama lagi dan akan memimpin semula negara ini mengikut apa yang diramalkan sendiri oleh Allahyarham Syanul Ahmad. Namun seorang penulis terkenal yang saya rasa merupakan antara anak murid Allahyarham Pak Syanul sendiri, iaitu Dr. Faisal Tehrani sendiri, dalam satu kolom yang ditulis oleh beliau dalam Free Malaysia Today bertarikh 23 Januari 2019 menyatakan bahawa kalau kita nak membaca Syed pada zaman sekarang, kita tak boleh kaitkannya dengan political connotation yang berlaku ketika awal milenium. Sebab kita tahu pada awal milenium, Syanul Ahmad menulis novel ini sebagai satu kritikan keras terhadap Mahathir sendiri. Namun menurut Faisal Tehrani, Syed ni boleh jadi sesiapa saja, bukan Mahathir. Dan segala yang diceritakan oleh Pak Syanul dalam novel ini, termasuklah Majlis Zeni, lingkaran-lingkaran keturunan tarik, PM itu sendiri, itu tidak terhad kepada political connotation. Pak Syanul sendiri tidak memberi komentar lanjut terhadap novel ini, tetapi beliau sendiri, Dr. Faisal Tehrani sendiri mengatakan bahawa ia tidak terhad kepada apa yang berlaku ketika era awal milenium. Ia boleh berlaku pada sesiapa saja. PM bukan saja, mungkin PM bukan saja Mahathir, malah mana-mana sosok yang salah guna, yang memerintah dengan cara yang tak adil, mengamalkan rasuah, salah guna kuasa. Majlis ini mungkin boleh jadi majlis yang lain sebetulnya. Dia mungkin boleh jadi orang lain. So tafsiran Syed bukan terhad pada awal milenium ketika novel Syed ini ditulis, malah ia terbuka tafsirannya kepada sesiapa saja yang memerintah secara tidak adil, mengamalkan kubu besi, mengamalkan rasuah dan salah guna kuasa. Dan sebahagian rakan-rakan saya, rakan-rakan aktivis, menganggap bahawa wirawan bukanlah Anwar Ibrahim. Wirawan tu adalah satu sosok yang lain yang memperjuangkan keadilan tanpa batas. Ada yang kata mungkin rakyat, kalau kita ikut senario politik sekarang. Wirawan adalah rakyat. Minggu lepas kita dikejutkan dengan pengumuman bahawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan melaksanakan darurat. Cepat-cepat rakyat yang tidak puas hati dengan pemerintah Muhyiddin selama 7 bulan, sejak dari bulan Mac hari itu, menyatakan bahawa darurat ini sebenarnya adalah tak perlu dan ia adalah satu cubaan untuk selamatkan diri Muhyiddin sendiri. Maka novel Syed dikeluarkan kembali, diulas kembali, dan ramai yang mengatakan bahawa wirawan bukanlah satu sosok tertentu. Wirawan bukan Anwar Ibrahim, tapi bahkan ada yang cenderung mengatakan bahawa wirawan adalah rakyat. Hanya rakyat saja yang mampu menyelamatkan negara daripada keadaan yang tengah bobrok sekarang. So, satu lagi fakta menarik tentang novel ni. Berbeza dengan novel Allahyarham Syanul Ahmad yang hak cipta dan percetakannya dikawal oleh DBP seperti Ranjau Sepanjang Jalan, TV, Patriarch, Sampah dan lain-lain. Novel ni langsung tidak dipegang hak ciptanya oleh DBP. Jadi
siapa sajalah boleh cetak balik buku ni. Sebab sekarang ni buku langka, buku rare. Kalau anda cari dekat Carousel, akan ada setengah orang yang jual novel ni sampai RM50 dengan alasan ia adalah novel rare dan tidak dicetak lagi. Namun baru-baru ni saya dapat tahu ada beberapa orang sahabat saya yang membuka perniagaan kedai buku mandiri, dan kebetulan kedai buku tersebut juga mempunyai percetakannya sendiri. Mereka bercadang untuk menerbitkan semula novel Shade ni. Saya tak tahulah sama ada dia dah memulakan inisiatif ini atau belum. Tetapi hari tu dia sempat tanya di Facebook tentang keberadaan keluarga Allahyarham Syahnun Ahmad sekarang ni. Mungkin beliau mengajukan soalan tu adalah sebab beliau nak menemui keluarga Allahyarham Syahnun Ahmad dan meminta kebenaran mereka untuk meluluskan semula percetakan novel Shade ni. Sebab buku ni dah tak dicetak lagi, dia buku langka. Buku ni sangat rare. Dan mungkin antara buku-buku rare yang terdapat dalam rak saya lah. Dia macam senang. Sebab kita political spectrum kita dah makin terbuka sekarang ni. So ramailah yang mula mencari-cari novel ni dan menjadikannya sebagai bahan bacaan. Tetapi saya nasihatkan anda lah, kalau anda betul-betul nak baca novel ni, sila sediakan satu baldi kecil di sebelah anda. Sebab anda baca mukadimah novel ni dah rasa nak muntah, apatah lagi baca bab 1 dan bab seterusnya sehingga ke penghujung. Memang anda rasa nak muntah. Betapa keras dan padu tulisan Allahyarham Syahnun Ahmad, betapa tepat kritikannya tu. Sampaikan kalau saya sendiri kalau nak baca satu bab pun, lah habis satu bab saya akan rasa nak muntah, rasa loya. Sebab Allahyarham Syahnun Ahmad menggambarkan betapa kotornya, betapa rosaknya sistem politik Malaysia tu dalam satu perbuatan mudah yang kita sehari-hari buat. Kita tengok bagaimana Allahyarham Syahnun Ahmad menggambarkan kerosakan dan kebusukan politik negara kita dalam satu perbuatan yang sangat mudah yang kita hari-hari buat, iaitu buang air besar. Segala perbuatan kita ketika menelan benda tu keluar daripada perut kita pun diceritakan secara detail oleh Syahnun Ahmad. Itulah Allahyarham Syahnun Ahmad yang kita kenali. Kalau beliau menulis sesuatu perkara begitu detail dan tepat penerangan tu, beliau sehingga kan diceritakan oleh sahabat-sahabat saya dalam BookTube sendiri. Ada beberapa orang yang mengatakan bahawa kalau Pak Syahnun menulis tentang setitis embun yang tak jatuh, dia akan tunggu betul-betul embun tu jatuh. So nak diceritakan memang padulah tulisannya. So untuk kesimpulannya, buku Shade merupakan satu buku yang amat keras dan tajam kritikannya. So jika anda mau membaca buku ni, persiapkanlah diri anda. Sebab tidak seperti karya Allahyarham Syahnun Ahmad yang lain, buku ni kritikannya agak padu dan saya rasa takkan ada kata yang mampu menggambarkan novel Shade ni. So itu saja untuk hari ini, untuk minggu ini, insya-Allah. Untuk November, jangan risau. November kita akan masuk bulan November tak lama lagi, dan insya-Allah kita akan mengulas lagi buku-buku yang menarik. So setakat itu saja terlebih dahulu. This is Abdul Hadi Kamirul signing off. Thank you for watching.